弟兄们，大家低头，我们一起祷告。 Kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini Engkau memberikan waktu yang baik untuk kami bersekutu bersama-sama. 主，我们感谢你，因为今天早上你赐给我们美好的时刻，让我们能够积极在一起。 Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. 我们歌颂、赞美、荣耀你的名。 Dan kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. 这时候我们要思想主你的真理。 Mari Engkau urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang menerimanya. Mampukan kami mengerti, lebih dari itu mampukan kami melakukannya. 求主你恩膏你的仆人，也求主你帮助我们每个人听神话语的，让我们也能够有能力行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20, mari kita sama-sama melihat. 我们一起看圣经马太福音第20章。 Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Hanya 3 ayat ini Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. 马太福音20章第26到28节3节。 Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Yang berbahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian yang berbahasa Mandarin. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 马太福音20章26到28节，中文的我们一起来读。只是在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kalau kita bicara tentang melayani, Kristus menjadi sebuah teladan yang sangat luar biasa bagi kehidupan setiap kita. 如果我们提到这个服事的这个问题呢，我们知道主耶稣基督是我们一个非常好的一个榜样。 Bahkan di ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. 在28节我们刚才所读的，正如人子来，不是受人的服侍，而是要服侍人。 Kristus adalah contoh yang sempurna tentang kehidupan yang melayani. 基督耶稣是一个对这个服侍的这个方面呢，是一个非常完全的一个模式，一个模范。 Dan bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. 如果我们读约翰福音的话，主耶稣说：“我的食物就是服侍差我来的这个父。” Yesus juga mengatakan bahwa selama aku ada dalam dunia, aku adalah terang dunia. 主耶稣所说：“我来到这个世界上，我是世上的光。” Yesus memiliki komitmen yang kuat di dalam kehidupannya di dunia. Dia lakukan kehendak Bapaknya. 主耶稣在世界上的时候，他是非常全部完全的委身，因为他行了天父所吩咐他所做的。 Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari bahwa di dalam konteks pelayanan, 弟兄姐妹，在我们这个服事的方面， ini sangat berbeda di dalam konteks di perusahaan atau di dalam pemerintahan. 这个服事的方面，以我们在这个政府单位或者在公司的服务是不一样的。 Kalau di perusahaan yang namanya yang tertinggi atau yang terbesar, dia yang di atas. 如果在一个公司呢，最有高的职位的，就是在上面的上司。 Segitiganya seperti ini bentuknya. Bos di atas, yang tertinggi, yang terbesar di atas. 它有一个三角形，就是这个老板是在最顶的最上面。 Tetapi di dalam konteks kekristenan atau dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan gereja, 可是在这个基督教的看法，或者在这个教会的这个生活当中， segitiganya terbalik.
Siapa yang mau menjadi terbesar, dia adalah pelayan dari semuanya. 这个三角形是颠倒的，谁要为大的呢？他就是要做最小的。 Buat saya secara pribadi sangat heran kalau ada orang Kristen seringkali mengatakan, oh Yesus lakukan sesuatu buat aku, Yesus mengampuni dosaku, Yesus menebus aku, Yesus mati di kayu salib buat aku. Tetapi kita tidak melakukan sesuatu buat Tuhan. 当有人说呢，耶稣为我而死，耶稣为了做了很多的事，可是他并没有做任何的事的时候，对我来说这非常奇怪。 Seringkali sambil bergurau saya suka katakan, ada begitu banyak orang Kristen di dalam kehidupannya punya karunia menghangatkan bangku gereja. 有很多的基督徒呢，我认为呢，他们有的恩赐就是他们能够坐在这个教会的椅子上，使这个教会的椅子温暖。 Karunia itu nggak ada di Alkitab, tapi anehnya di gereja begitu banyak orang punya karunia ngangetin bangku gereja. 在这个圣经没有提到有这样的恩赐，可是我是看到在教会当中有许多的基督徒有这样的恩赐。 Kita duduk ibadah sejam setengah, bangkunya anget, pulang. 我们来到教会，我们做了一个半小时，我们崇拜结束后我们就回家。 Minggu depan duduk di bangku yang sama, sejam setengah, bangkunya anget, pulang. 下主日同样的坐在同样的位置，我们做了一个半小时之后结束后我们就回家。 Minggu depan dan minggu depannya lagi terus menerus seperti itu, ngangetin bangku, pulang. 下主日或者下主日也是同样的，我们坐在这个教会的这个椅子上面，我们使这个椅子温暖。 Tolong tengok kanan kiri Anda, bilang, lihat mukamu sih aku rada curiga sebenarnya. 我们可以看左右边的弟兄姐妹说，好像我对你有一点怀疑。 Tuhan gak mau kita punya karunia menghangatkan bangku gereja. 主耶稣不要我们有这一种的恩赐，就是来到教会，使我们所坐的这个椅子，我们坐的地方温暖而已。 Bukan itu panggilan kita, amin. 这个不是神对我们的呼召。 Nah saya rindu sekali bagaimana supaya kita jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang punya gairah untuk Tuhan, punya antusias untuk Tuhan, punya komitmen kuat untuk Tuhan. 弟兄姐妹，我们要如何成为一个神的儿女，能够充满热心的、很热忱的，然后就是能够在上帝的面前委身的。 Mari kita belajar dari hidupnya Petrus, Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，让我们从这个彼得的这个身上来学习。 Ini yang saya ingin bagikan, bagaimana Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Meskipun ngalamin jatuh bangun, tapi kalau kita lihat sampai akhir hidupnya Petrus tetap punya komitmen yang kuat buat Tuhan. 我们来看彼得，他从前是捕鱼的，后来他就得人如得鱼。他怎么样就是从他的生活当中，虽然有失败，有站起来，可是我们看到他在上帝、在主的面前如何的忠心服侍。 Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang kelima, kita belajar dari Injil Lukas pasal 5 ya. Ayat 2 dan ayat 5, di situ dikatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 5 dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. 我们要从路加福音的第5章，从第1节到第11节来，是想来看这个彼得所做的。我们看路加福音第5章第2节和第5节，他见有2只船湾在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。第5节，西门说：“父子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。” Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama yang perlu kita sadari. Keadaan Simon waktu itu kondisinya sangat tidak baik. 弟兄姐妹，我们要知道的，当时这个彼得的情况是不是在一个非常好的情况当中？ Waktu itu di pagi hari Simon sedang membasuh jalannya karena semalaman dia bekerja, dia nggak dapat apapun. Dia tebarkan jala ke sana kemari, dia nggak dapat apapun. 那个时候呢，彼得在洗这个网，因为他一整夜去捕鱼，可是得不着鱼。
Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami kondisi seperti ini. Anda melakukan usaha, Anda melakukan pekerjaan apapun, kok sepertinya nggak ada hasil. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tuhan nggak kekurangan cara untuk tolong kita. 弟 Amin. 兄姐妹，也许你也在这样的同样的情况当中，你在你的工作、你的事业当中，你已经尽力了，可是没有看到成果。可是我们不要担忧，不要忧虑，因为上帝他知道我们的情况。 Tetapi bagaimana akhirnya Simon bisa dipakai Tuhan luar biasa. Hal yang kedua, di dalam ayat 3 dikatakan, ini poin yang kedua, minta tolong slide-nya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, saya suka ini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 第二部分我们看第3节，有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下在船上教训众人。 Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara, bicara tentang keadaan Simon, bicara emosi, dia lagi gak enak banget, bahasa gaulnya lagi bete. Lagi gak enak banget, dia lagi beresin jala, semalaman kerja gak dapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus mau naik ke perahu Simon, Simon gak keberatan untuk itu. 弟兄姐妹，我们看到第二部分就是，其实彼得他在一个情绪不好的当中，因为他昨晚就是失败了，没有捕到鱼。可是当主耶稣要上他的船的时候，可是他还是允许让主耶稣上他的船，他按照主耶稣所做的所吩咐的去做。 Simon bisa saja punya alasan dan berkata kepada Yesus, sorry, aku lagi gak mood, sorry aku pengen buruan pulang, aku capek karena aku gak dapat hasil apa-apa. 其实西门也可以那个时候对主耶稣说，抱歉，对不起，我昨天没有捞到鱼，我现在就要赶紧回家了。 Tetapi Simon gak berkata seperti itu. Ketika Yesus mau naik ke perahu Simon, bisa saja Simon berkata, pakai perahu yang lain aja masih ada banyak, jangan perahuku. 当主耶稣要上这个西门的船的时候，其实西门说：“主，你不要上我的船，你可以上另外的船或者别人的船吧。” Tetapi Simon, Bapak Ibu Saudara, memberikan respon yang positif. Meskipun kondisinya lagi punya masalah, lagi gak enak. Ketika Yesus mau naik perahu Simon, Simon izinkan Yesus ada di perahunya. 可是我们看到西门虽然他在一个不好的情况里面，一个情绪不好，可是他并没有不让主耶稣上他的船当中，他还是允许主耶稣上他的船。 Ini yang kedua, waktu Yesus mau memakai perahu kehidupan kita, adakah kita mengizinkan Yesus ada di dalamnya? Gak sedikit orang Kristen ketika diminta, ayo dong bantu pelayanan, ayo dong lakukan sesuatu buat Tuhan. Aduh sorry, aku lagi punya banyak masalah. Aduh, jangan deh. Enggak mau pelayanan, enggak mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Masih punya masalah banyak. 所以我们也是一样的，当主要上我们生命的船的时候，当别人要我们加入或者做了一些的工作的事工的时候，我们会对他们说：“对不起，我现在很忙，我没有时间去做你要我做的。” Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah paksakan kita, tapi Tuhan tunggu kerelaan hati kita untuk memberikan perahu kehidupan kita bagi Dia. 弟兄姐妹，主耶稣并没有勉强我们，可是他要我们能够愿意的把我们生命的船交给他。 Bicara tentang masalah, setiap orang pasti punya masalah. Tapi jangan sampai kita kalah terhadap masalah. Saya pun mesti naik mimbar dengan tongkat, dengan deker seperti ini. Ada masalah. Tapi jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Amin. 弟兄姐妹，我们每个人都有我们各自的问题和我们的困难，可是不要让这个问题、这些困难来拦阻我们来服侍神。就像我一样，虽然我的脚不方便，可是我还是能够仍然的来服侍神。 Izinkan Yesus untuk memakai perahu kehidupan kita. Ini yang kedua. 第二就是我们让主来使用，来上到我们这个生命的船当中。 Dan yang ketiga kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 4 dan 5 itu. 第三部分我们看第4和第5节。 Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, ini yang saya suka, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
我们看路加福音第5章第4、第5节讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但这里说到，但依从你的话，我就下网。” Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana Simon diajar sama Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan. 弟兄姐妹，我们看到主耶稣教导西门要如何就是活在一个顺服当中。 Setelah Yesus memakai perahu Simon untuk mengajar orang banyak, kemudian Yesus suruh Simon ketengahin perahunya lagi. Dan Simon disuruh sama Yesus untuk menebarkan jala. 当主耶稣已经上了这个西门的船教训众人的时候呢，这个耶稣他就叫这个西门把这个船就是往这个水深之处，然后要下网打鱼。 Di dalam ayat 5 ini seringkali saya katakan ini bisa dibagi dua, antara logika Simon sama imannya Simon. 第五节这里我可以说可以分为2部分，就是西门的逻辑和西门的信心。 Logika Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Itu pengalaman Simon semalam, itu logika Simon, itu apa yang dilihat oleh Simon. 西门的逻辑，他对主耶稣说：“父子，我们整夜劳力，并没有得着什么。”这就是西门在思想中所想到的。 Tapi untung bagian ini enggak titik, tapi koma. Kalimat selanjutnya dikatakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 可是这一部分并没有这样的有一个结束了。可是接下来他说：“但依从你的话，我就下网。” Kalimat selanjutnya ini seakan-akan Simon berkata begini, meskipun apa yang kamu suruh seakan-akan gak masuk di logikaku, gak sesuai sama pengalamanku semalam, tapi karena kamu yang nyuruh, aku mau nurut, aku mau taat, aku mau menebarkan jala. 西门这句话虽然他知道不符合他的逻辑，因为他昨晚一个晚上已经没有捕到鱼，可是是因为是主耶稣所吩咐的，所以我就按照主耶稣的意思，把这个网把它就是把它下网到这个海上。 Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang punya komitmen untuk melayani Tuhan yang luar biasa, mari kita belajar punya hati yang mau taat sama Tuhan. 弟兄姐妹，让我们能够有委身在上帝的面前的话呢，我们必须要有顺服上帝的心。 Berapa banyak hidupnya orang Kristen gak bisa dipakai Tuhan, bukannya Tuhan gak mau pakai, tapi dia gak mau taat, dia selalu nolak. 很多人呢，不是因为神不要使用他们，可是因为他一直拒绝上帝，然后一直不顺服于上帝。 Saya diberkati sekali oleh seorang oma ini sudah meninggal sekarang, dan oma ini tinggal di daerah Tanjung Duren. 我有一位祖母她现在已经离世了，她是住在Tanjung Duren区。 Tadinya beliau melayani ikut tim paduan suara. 这位婆婆呢，她是参加这个诗班的。 Dan akhirnya beliau sempat bilang sama saya waktu itu, "Sam, tante sekarang udah nggak bisa lagi untuk ikut paduan suara, lututnya tante udah nggak kuat ikut paduan suara ke sana kemari." 这位婆婆呢，就对我说，她说，阿姨现在没办法跟着你们到处去献诗了，因为我的膝盖没有力了，没办法了。 Tapi tante gak mau berhenti. Sekarang Tuhan kasih satu pelayanan lagi buat tante. Saya tanya, pelayanannya apa tante? Jadi pendoa. 可是她说，阿姨并不是这样子的，停止没有侍奉神。现在上帝另外给我另外的服事，我就问她，现在的服事是什么？她说，我成为这个代祷者。 Dia gak kuat lagi lututnya untuk berdiri ikut paduan suara, tapi dia jadi pendoa. Dan setiap kali selesai ibadah, di depan sambil ngobrol sama siapapun, dia selalu bawa buku kecil sama bolpen. Dia tanyain jemaat atau siapapun, kamu mau didoain apa? Kamu mau didoain apa? Supaya dia gak lupa, orang suruh catat apa yang mau didoakan.
因为他现在没办法站得很久，所以他没有办法参加诗班。可是呢，每一次这个聚会结束的时候呢，他就会拿了手上一个本子，他就会向会有问说，你要我为你祷告什么呢？因为他怕他忘记，所以他拿了一个本子，让他好来写起来别人要他代祷的事项。Untuk akhirnya kita bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dibutuhkan apa? Ketaatan. Amin. 所以，如果我们要上帝大大的使用我们必须要什么？我们必须要顺服于神。Kembali kepada bagian ini. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ini yang menarik. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. 我们这时候看第4部分，就是这边很有趣的一个部分，就是第6节，他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。Bapak Ibu Saudara, yakini imani ketaatan kita akan mendatangkan berkat dan mujizat. 弟兄姐妹，我们要相信我们的顺服会带出祝福和这个 Ketika 奇 kita 迹。 hidup taat kepada Tuhan, yakini imani kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. 当我们顺服的时候，我们要相信上帝的祝福会临到我们的身上。 Anda lihat kehidupan Simon, semalaman dia bekerja keras sana sini tebar jala, dia nggak dapat apa-apa. Tapi waktu Yesus memerintahkan, tebarkan jalamu, ketika dia taat melakukannya, dia mendapat sejumlah besar ikan. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. 我们看西门，他一整夜就是捕鱼，他没有得到任何的鱼。可是当主耶稣吩咐他，你就是按照主耶稣的意思做的时候呢，我们看到他捕了许多的鱼，他蒙到了这个上帝主给他的祝福。当他顺服于主的时候。 Ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu Saudara, kalau saya bicara tentang berkat di dalam bagian ini bukan berarti saya setuju dengan teologi kemakmuran, no. 弟兄姐妹，如果我这里提到这个祝福，也并不是并不是说我很同意这个丰富神学的这个说法。 Tapi waktu Anda mentaati Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong hidup Anda. 可是当我们顺服上帝的时候呢，我们看到上帝他会有他的这个方式来帮助、来解决我们的问题。 Saya ingat banget ketika KKR Remaja Bagi Kristus tahun 88, waktu itu pendeta Stephen Tong khotbah menantang anak-anak remaja, siapa di antara engkau yang mau melayani Tuhan? Siapa di antara engkau yang mau hidup bagi Tuhan? 我记得在1988年，当这个唐崇牧师举行的这个少年的布道会的时候，当他这个就宣召呼召说，有谁愿意服侍上帝、服侍神的时候， Saya cuma berkata, Tuhan aku nggak punya kemampuan untuk jadi hamba Tuhan seperti itu. Dari mana aku biayanya untuk sekolah teologi? Karena ibu saya cuma jadi tukang masak di STT Iman. Saya sendiri cuma jadi tukang kebun di STT Iman. Mustahil untuk saya bisa kuliah. 那个时候呢，我在心里对神说：“神啊，我哪里有能力、有钱去读神学呢？因为那个时候我母亲只是在这个伊曼神学院当这个厨师，然后我也是在那个神学院当这个员工而已。” Secara logika nggak mungkin saya bisa kuliah. Tapi akhirnya waktu itu dari dari bagian atas itu saya akhirnya turun, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma berkata dalam hati, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku nggak punya apa-apa, yang aku punya cuma tubuh ini. Aku mau melayani Tuhan, tapi tolong Tuhan yang perlengkapi. Ternyata ketika waktunya saya masuk STT, Tuhan sediakan mukjizat, ada yang mensponsori saya kuliah. 当时呢，我对上帝说：“主啊，这是我把我自己，我这个身体，我完全的献上给你，我只有这一个。可是后来呢，我就看到上帝动工，就是透过别人让我有机会读神学，就是有别人，我看到这个奇迹，就是有别人就是供应了，就是支持了我这个所需要的经费。” Bahkan sampai detik ini kalau saya ada, saya sadari ini semua adalah berkat Tuhan. Ini mukjizat Tuhan. Saya nggak pernah ngimpi punya kehidupan seperti sekarang. 我知道这是上帝的祝福，上帝的奇迹，因为我从来没有想过说我会有这样子的这个生活。 Ini kalau saya boleh sharing sedikit Bapak Ibu Saudara, ketika di momen pandemi kemarin 2020 sampai 2021 lah.
Saya dan istri kita juga ngalamin mujizat Tuhan yang luar biasa. Kondisi kita sulit. Dari mulai Maret sampai September semua jadwal khotbah di cancel Bapak Ibu Saudara. 我又分享，就是当这个疫情2020年、2021年的期间呢，我跟师母也是遭受到非常困难的这个生活这些问题，因为从3月份到9月份的那些讲道那个邀请呢，通通都被取消掉。Sementara istri saya nggak kerja, sempat kepikir anak-anak sekolah kita mau keluarin karena nggak ada biaya. 因为当时师母也没有工作，我们甚至会要想说，让这个孩子们的学业就让他们退学，因为我们没办法去付他们的学费。Dan ada beberapa teman dari beberapa gereja sempat WA atau telepon bilang, Pak Sam, aku sebenarnya pengen ngundang Pak Sam. Tapi kondisi kita sekarang pandemi seperti ini, sorry Pak Sam, kita nggak bisa kasih PK sama Pak Sam. Saya katakan, nggak usah khawatir, udah aturin aja jadwal, nggak usah pikirin tentang PK. 有一些朋友呢，就是WA我说，其实牧师我们要邀请你讲道，可是因为在疫情的期间呢，非常的抱歉，我们没办法给这个牧师的这个车马费。可是我说没关系，你就安排我讲道。Tanggung jawab saya yang saya sadari adalah memberitakan firman, bukan PK nomor 1. 我的责任就是我传讲神的信息、神的话语，这个车马费不是第一的，不是首要的。 Tapi rupanya apa Bapak Ibu Saudara, selama pandemi berlangsung, saya bisa katakan, saya sama istri, kita nggak pernah kekurangan, ada aja caranya Tuhan. 可是在这个疫情的这个期间呢，我们看到上帝的作为，我们并那段时间从来没有缺乏过。 Bahkan ketika saya ngalamin kecelakaan 2 tahun lalu, di momen hari itu saya ngalamin kecelakaan, asuransi nggak ada, BPJS nggak ada. Saya bayar BPJS 100.000 per orang selama sebulan. Saya nggak mampu Bapak Ibu Saudara. 就是当我这个发生这个车祸的那个时候呢，其实我也没有任何的保险。 连这个劳保的我也没有，因为我要缴这个 BPJS 的费用10万吨我都没有。 Mustahil untuk saya bisa operasi, tapi ternyata dengan caranya Tuhan yang ajaib. Ternyata apa Tuhan pakai banyak anak-anak Tuhan untuk menolong. Sampai akhirnya bisa jalanin 2 kali operasi dengan semua biaya sendiri. Tapi dari bantuan anak-anak Tuhan. 可是因为有上帝的其他的儿女来帮助我，所以神让我能够做了这个手术，我也自费做了2次的动了2次的手术。 Bahkan yang ajaib ketika bulan September saya harus implan, sebenarnya di bulan April dokter saya yang sebelumnya karena dokternya nggak bisa pakai BPJS, dokternya bilang Pak harus implan, tolong sediain dana kira-kira 120 juta, kita nggak mampu untuk itu Bapak Ibu Saudara. 所以当医生说我要就是我的膝盖要注入一个片的时候呢，医生跟我说让我能够筹款，可是我说我根本就没办法筹款去准备这样的庞大的120多条的这样的经费。 Dan akhirnya kita pindah rumah sakit, pindah dokter yang bisa pakai BPJS, dan dokter itu katakan Pak ini sepertinya mesti implan. Kalau implan kalau bisa jangan pakai yang produk China atau India karena fleksibilitasnya kurang. Upgrade kalau bisa produk Amerika. Tapi mesti nambah 40 juta Bapak Ibu Saudara. 后来呢，这个我找到医生，他说可以用 BPJS 来自付我的手术费。可是他说你就不要用这个印度或这个中国的所制造的，你用美国的，因为那个比较有弹性化，比较好。 Saya sudah sempat terpikir mau pinjam uang mertua 50 juta, 40 buat bayar upgrade-nya, 10 juta buat pegangan. Tapi dengan caranya Tuhan yang ajaib, ada mujizat Tuhan, ada anak Tuhan yang kirim berkat, persis 50 juta. 因为那个时候医生跟我说，如果你用美国的话，你要再加40条的费用。我那个时候呢就想跟我岳父来借款的，可是。 后来呢，透过别人的这个神的儿女呢，上帝给我开路，有人汇了50条的这个金款给我。 Oleh sebab itu seringkali saya katakan,
hidup kita bisa jadi ada masalah. Hidup kita bisa jadi ada pergumulan, ada beban yang berat. Tapi ketika kita mentaati Tuhan, Tuhan gak kekurangan cara untuk berkati hidup kita. 我们的生活常常会有许多的问题，许多的困难。可是我们可以看到，上帝有他的方式，有他的办法，让我们能够解决我们的困难。他会祝福我们。 Yang kelima, kita lihat ayat 8 dan ayat 9. Di dalam bagian itu dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 第5点，我们看第8节、第9节，西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。 Bapak Ibu Saudara, ini yang kelima. Ketaatan membawa pengenalan kita lebih lagi akan Tuhan. 弟兄姐妹，这是第5点，就是这个顺服呢，让我们能够更深入的认知。 Kalau Anda membaca di ayat 5, Simon cuma memanggil Yesus sebagai seorang guru. Simon taunya Yesus sebagai seorang guru. Tetapi di dalam bagian ini Simon mengatakan memanggil Yesus dengan panggilan apa? Tuhan. Ada pengenalan yang berbeda Bapak Ibu Saudara. 我们读第5节的时候，我们看到西门他是称呼主耶稣为父子，可是这里第8节呢，西门更深入的认识主，他就说。 他所称主耶稣是用这个主啊。 Dengan mujizat yang dialami Simon, dengan ikan yang sebegitu banyak yang ditangkap oleh Simon, Simon sadar betul bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah benar. 西门所经历的这些奇迹奇事呢，所以他相信主耶稣所说的是对的，是正确的。 Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita sadari. Kalau kita nggak pernah taat, kita nggak akan pernah mengenal Tuhan secara benar dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹，如果我们不顺服于神的话呢，我们不能很真正的认识我们的主。 Seringkali hidup orang Kristen yang dipenuhi benci, dipenuhi dendam, dengki, orang Kristen yang nggak mau ngampunin orang. Bukannya orang Kristen yang nggak tahu ayat Alkitab untuk mengasihi dan mengampuni, tahu tapi nggak mau taat. 有时候呢，基督徒呢，他们是充满恨恶，充满这个仇恨，就是嫉妒的心，就是不要饶恕别人。其实他们并不是不了解、不明白圣经所告诉他的，可是他们不要顺服。 Ketika kita mentaati Tuhan, akan membawa kita kepada sebuah pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. 当我们顺服于上帝的时候呢，我们会进入一个更深入对神、对主的这个了解。 Simon benar-benar hati pikirannya dijamah Tuhan. Melalui sebuah ketaatan, dia melihat mukjizat yang luar biasa. 我们看到这个基督触摸了这个西门的心，透过这个西门的顺服呢，他可以更深入一层的认识主耶稣。 Dan yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, amin. Pokoknya kata-kata pendeta di mimbar yang paling penuh urapan adalah kata terakhir. Waktu pendeta khotbah bilang terakhir, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang tadinya udah duduk sambil mengiring, begitu sambil ngeces gitu ya, langsung bangun. 接下来我们是看最后一点，第6节第6点，也许我们讲到最后一点，我们都非常的更起劲了听了。 Yang keenam di dalam bagian ini di ayat 11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini yang keenam. Simon punya fokus yang diubahkan. 第6点就是我们看第11节，他们把2只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。第6点就是被改变的焦点。 Bapak Ibu Saudara, tadinya Simon jaring ikan, tujuannya Simon kalau dapat ikan, ikan bisa dijual, dapat uang, uangnya buat dirinya. 本来这个西门的计划当然就是他得着鱼之后呢，他就把这些鱼把它卖掉，然后这个钱是属于他的。
Tapi di sini bedanya, ketika hati pikiran Simon dijamah oleh Tuhan melalui sebuah pengalaman ikan yang begitu banyak, Simon ngalamin jamahan Tuhan. 可是这里我们看到西门当被主耶稣所触摸的时候，他得着许多鱼之后，可是我们看到他的生命有所改变了。 Ikan yang sebegitu banyak yang didapat bukan menjadi segala-galanya lagi buat Simon. 他所得着的那么多的鱼呢，对这个西门来说，并不是他所注重的。 Saya yakin dan percaya begini, orang Kristen, anak Tuhan yang benar-benar ngalamin hati pikirannya dijamah oleh Tuhan, berkat semuanya dalam kehidupannya, itu bukan segala-galanya lagi, tapi dia fokus ingin hidup untuk Tuhan. 我相信，如果一个人呢，他被他的心、他的生命被主所触摸之后呢，他所拥有的一切呢，并不是他所最注重的了，而是他的整个人，他的这个生命呢，是他最重要的。 Orang yang ngalamin hatinya dijamah oleh Tuhan, hidupnya dijamah oleh Tuhan, maka ketika dia bekerja, di dalam pekerjaannya dia fokus, dia pengen memuliakan Tuhan. Dalam bisnisnya dia fokus, Tuhan aku mau lewat bisnisku memuliakan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia fokuskan untuk Tuhan. 所以一个人当他被主所触摸之后呢，他的生命的所有的这个焦点，所有的这个最注重的，都是不是他自己，他所做的事情，他所做的事业，其他的事情等等，都是以主为他的焦点。 Makanya buat saya heran sekali kalau seumpama ada orang gara-gara pekerjaannya, gara-gara bisnisnya sampai akhirnya apa? Menjauh dari Tuhan. Karena apa? Kalau hidup kita sungguh-sungguh mentaati Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, hati kita dijamah oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita fokuskan untuk Tuhan. 所以我很奇怪，有一些人当他做他的事情，他的这个事业的时候，或者他已经成功了，可是他的生命是远离上帝的，而不是亲近上帝的。所以其实呢，如果我们真正的被神所触摸之后呢，我们所做的一切事情都是以我们的主为最重要的。 Biarlah melalui kehidupan Simon ini kita diingatkan kembali. 但愿透过这个西门的经历，我们被提醒。 Mari kita menjadi orang-orang yang punya antusias di dalam Tuhan, punya gairah di dalam Tuhan. Tapi kita perlu belajar hidup mentaati Tuhan. Kita ngalamin Tuhan. Karena kalau kita ngalamin Tuhan dalam hidup kita, iman kita nggak gampang goyah. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita tetap antusias di dalam Tuhan. 所以呢，我们应当就是应当很热忱、很热心的在主的服事当中。 在我们所做的每一项的事情当中呢，让我们能够以主为我们的焦点，让我们所经历的一切的问题呢，都是能够为主而做，然后我们的生命是以上帝为主的。 Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Silakan Bu. 我们低头祷告。 Bapa yang surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan Engkau yang memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan, bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami harus menjadi hidup yang taat kepada Tuhan. Amen. Apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami, Tuhan, Engkaulah yang menjadi fokus kami di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, Tuhan. Engkaulah yang menjadi tujuan dari hidup kami. Hidup kami bukan untuk diri kami sendiri. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memakai setiap kami pada pagi hari yang telah mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau meneguhkan iman kami, biarlah hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Amen. Tuhan, Engkau juga memberkati pendeta Samuel yang telah memberikan firman-Mu, biar Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau juga yang memberkati kehidupannya, untuk kesehatannya, khususnya untuk operasinya Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan untuk memberikan penyembuhan kepada Pak Pendeta Samuel, Tuhan yang Engkau
pakai dia lebih heran lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan pakai kehidupannya, keluarganya dengan lebih heran lagi. Tuhan terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati kita.